Okey, sebelum kita bersembang-sembang tentang penderaan kanak-kanak, kita nak sembang dulu tentang pendidikan anak-anak. Dera-dera anak pendidikan tak bagi, mana boleh kan? Dera tu apatah lagi satu kesalahan kan? Ya, betul. Dan salah satu kesalahan tak bagi pendidikan. Itu penderaan juga tu. Kurangnya ilmu. Kan? Dan sebenarnya insya-Allah pada mereka yang mungkin memerlukan, bukannya tak nak hantar anak pergi pendidikan tinggi, tetapi mungkin kekurangan dana. Jadi insya-Allah topik kita difahamkan menjalankan tahun 2020 peningkatan yuran pengajian meningkat 200%. So kita kena bersiap sedia pada sekarang. Ya, insurans sekarang ni pun belum tentu lagi. Dengan inflation yang bakal berlaku, belum tentu Kan? mencukupi untuk anak-anak kita yang lagi 20 tahun. Amin. So kita bersama dengan orang kuat PTPTN bersama dengan Puan Mastura Muhammad Khalid, Ketua Pegawai Pemasaran dan Komunikasi Strategik PTPTN. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. So tadi saya ada sebut tentang kebimbangan ibu bapa kan tentang kenaikan yuran yang dijangka 20% menjelang 2020. Itu satu hal lah. Ya. Apa yang PTPTN saya difahamkan ada benda berita baik untuk penonton tentang persiapan wang pendahuluan dan sebagainya. Kita nak beritahu sebenarnya pada hari ini bahawa kemasukan ke IPTA dan Politeknik untuk program ijazah tidak lama lagi, iaitu pada 1 dan 2 September yang akan datang. Jadi bagi memastikan tidak ada pelajar-pelajar yang dapat masuk ke program di IPTA dan Politeknik ini tidak dapat meneruskan hasrat mereka untuk mendaftar, PTPTN menyediakan wang pendahuluan pembiayaan atau kita panggil ringkasnya WPP. Sebenarnya ini bukanlah perkara baru. Kita telah pun mula memberikan WPP kepada pelajar mulai tahun 1999 dan mulai tahun 2008 kita juga telah menukar daripada konvensional kepada WPP secara patuh syariah. Ya. Apa maksudnya patuh syariah? Patuh syariah bermakna kalau dahulu kita kenakan kos pentadbiran, tetapi sekarang pengurusan pembiayaan PTPTN secara keseluruhannya adalah di bawah produk yang berlandaskan syariah dan disahkan So patuh tidak ada syariah. was-was lagi. Ya, itu yang kita nak beritahu. Halalan thayyiban. Ya. Okey, maknanya wang pendahuluan ini diberikan kepada pelajar-pelajar yang nak baru masuk menjelang September ini. Ya. Jadi apa Syarat. prerequisite, syarat-syarat qualification? Sebenarnya pemberian ini diberikan kepada mereka kerana apabila mereka membuat permohonan kemasukan melalui UPU secara online, mereka perlu menyatakan sama ada mahu wang pendahuluan atau tidak. Sekiranya nak ke tak? Ya, sebab kita tak tahu kalau kita gunakan maklumat daripada UPU mungkin ada mereka yang mampu atau ada mereka yang tidak mampu. Jadi mereka perlu menanda sama ada mahu atau tidak ada PPP. Seolah-olah itu ditafsirkan sebagai permohonan mereka lah. Itu je lah, ada syarat lain. Ya. Macam syarat pendapatan ibu bapa ke apa ke? Dari segi itu tidak ada, cumanya mereka ni adalah mereka yang belum pernah menerima wang pendahuluan dan mereka adalah warga negara. Kerana mereka perlu layak mendapat pembiayaan PTPTN. Okey, pada mereka yang tercicir mungkin dalam peringkat fasa saringan pertama ini dan mereka merasakan mereka perlu mendapatkan bantuan ataupun dana. Jadi bagaimana prosesnya pula? Okey, di pihak PTPTN kita mengingatkan kepada pelajar yang tercicir daripada mendapat wang pembiayaan ini untuk membuat permohonan pembiayaan daripada PTPTN. Kerana sebenarnya kepada mereka yang nak masuk IPTA, sekarang mereka dah pun boleh memohon pembiayaan PTPTN. Cuma kita nak beritahu bahawa wang pendahuluan ini diberikan dalam bentuk warrant bernilai RM1,500. Baru saya nak tanya pasal jumlah dia. Saya takut nanti ada kita tertinggal kita nak beritahu bahawa apa yang kita berikan ini adalah warrant RM1,500. Apa yang mereka perlu buat adalah bawa my card dan hadir ke kaunter CIMB Bank. Mana-mana cawangan CIMB Bank. Tak perlu bawa offer letter apa semua, tak payah? Tak perlu. Kerana sebab ini tidak ada kaitan dengan offer letter tu, di bank tak perlu verify, hanya perlu verify bahawa mereka penerima melalui IC. Cuma kita nak ingatkan bahawa kepada para pelajar ini janganlah masukkan dalam check deposit machine ataupun jangan pergi ke bank yang lain. Kerana bank warrant itu hanya boleh ditunai di CIMB Bank sahaja. So maknanya bila kita bagi warrant tu dia pergi akan bagi ke kaunter, cash dia bagi cash RM1,500. Jadi kita berharap dengan tunai itu bolehlah mereka membuat persediaan untuk pergi ke IPT. I see. Kalau dah sebaik saja contohnya dia buka website, dia kata ya kami nak wan pahlawan ini.
bila ataupun berapa lama tempoh masa untuk menerima waran tersebut? Warannya layak Sebelum tu tempoh puan lupa, salaku. mungkin makcik-makcik kat kampung ada waran tu apa pula nak? Okey. Waran Waran tu tangkap ke? cek. Takut pula makcik Okey. dengar. Waran tu adalah cek. Okey, cek yang bernilai 1,500. Okey, jadi sekarang apabila mereka semak, sebenarnya mereka boleh semak di portal PTPTN www.ptptn.gov.my. Masukkan nombor kad pengenalan, mereka boleh tahu sama ada mereka menerima WPP ini atau tidak. So selepas tu jika ada dekat situ sama ada kita kata pos ataupun ada majlis penyerahan, bila menerima waran tu mereka boleh pergi ke bank. Dan tarikh cek ini adalah 22 Ogos dan ia sah laku selama 2 bulan. Jadi mereka perlu tunaikan di antara 22 Ogos sehingga 22 Oktober. Di mana-mana cawangan Di CIMB. mana-mana cawangan CIMB. Okey. Dan sebenarnya durasi dia ni kan pada sesi ini kita dah tahu sekarang dah boleh mula ambil kan. Dan peruntukan waran ni adalah untuk berapa individu? Okey, untuk kemasukan kali ini kita menawarkan WPP kepada seramai 47,993 pelajar dengan peruntukan sebanyak 72 juta. Sebab objektif PTPTN ini memang untuk memastikan tak ada yang tercicir untuk mendaftar. Jadi kita pun selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan para cerdik pandai generasi akan datang. So kita memastikan mereka boleh membuat persediaan dan mendaftarlah sebab kita faham kalau orang di Semenanjung mungkin pergi UMS ataupun pergi Unimas, mereka perlu membuat persediaan. Tiket dan sebagainya. Yang sana pula nak datang Semenanjung kan? Ya, sama sahaja. Atau Perlis nak pergi ke Johor. Itu perbelanjaan yang besar. Saya maknanya advancement ini ataupun pendahuluan ini akan dapat akan dibayar balik macam mana? Okey, kita pun nama pendahuluan pembiayaan ya. Bermakna ini adalah sebahagian daripada pembiayaan. Jadi sekiranya mereka ni memang merasakan perlu pembiayaan, memohon dan diluluskan pembiayaan PTPTN, bayaran balik ni akan dipotong daripada jumlah pembiayaan yang kita beri. Okey, contohnya bila belajar ijazah 4 tahun, 8 semester kita akan bagi pembiayaan, tapi kita akan kurangkan pembiayaan selama 3 semester yang pertama, 500 setiap semester. So dia absorb kat sana lah. Ya. Baik, So tak risaulah apa ni. Tak payah. saya nak find out juga sebab Sekejap. Cuma yang kalau yang tidak mohon untuk pembiayaan, so kena bayar sendiri macam mana? Ya. Bila dia tunaikan nanti dia kena bayarlah 1,500. dalam jangka masa selepas dia habis pendidikan. Selepas dia tunaikan, sekiranya dia tidak memohon, ada tempoh tertentu untuk mereka membayar baliklah. Dan kita juga boleh membenarkan mereka membayar secara ansuran. Saya nak tahu WPP ni adalah ia terpakai juga kepada mereka yang pergi ke matrikulasi. Okey, WPP ni kita bagi hanya untuk mereka yang masuk diploma dan ijazah. Pada bulan Mei kita dah bagi pun kepada mereka yang masuk IPTA untuk program diploma. Politek diploma lah kan. Dan untuk September ni kita bagi hanya program ijazah. Ada Kerana sebenarnya matrikulasi itu dibiayai oleh kerajaan. KPM kan? Ya. Okey. Apa dia Kak Farah sebut tadi? apa dia? Kak Farah tanya apa tadi? Yang tu. Matriculation dapat tak? Matrikulasi. Okey. Jadi sekali lagi Puan, mungkin ada yang terlupa tadi proses dan juga do's and don'ts. Takut ada yang sekali lagi dia terbank in pula dekat cash deposit ataupun check deposit kan? Okey, kita nak ingatkan ibu bapa dan pelajar bahawa cek ini hanya boleh ditunaikan dengan pergi ke cawangan CIMB Bank sahaja dengan membawa MyCard dan tidak boleh dimasukkan dalam mesin cek ataupun tidak boleh juga pergi ke bank-bank yang lain. Seterusnya soalan saya ialah pada mereka yang dimaklumkan bahawa mereka dapat WPP inilah kan. Jadi adakah mereka boleh beranggapan yang automatically mereka akan mendapat bantuan PTPTN untuk ijazah ataupun diploma? Tidak. Sebenarnya apabila mereka, walaupun mereka dapat, mereka tetap perlu memohon pinjaman, memohon pembiayaan kerana bila memohon pembiayaan kita perlukan maklumat-maklumat yang lanjut yang lain lah kan? dan memerlukan proses permohonan daripada mereka sebenarnya. Barulah bila mereka memohon baru kita luluskan. Jadi saya menyerulah kepada semua pelajar sekiranya memerlukan pembiayaan PTPTN, buat permohonan PTPTN mengikut tarikh
sebelum tarikh tutup yang telah ditetapkan. Mereka boleh merujuk kepada portal PTPTN dan juga kepada bahagian hal ehwal pelajar IPT berkenaan dengan tarikh tutup permohonan ini. Okey, satu lagi bukan mengisi borang tu yang menjadi masalah. Salah isi borang tu yang menjadi masalah. Ya. Sebenarnya salah isi borang tu daripada pengalaman puan tang mana yang daripada salah isi? Okey, sebenarnya kadang-kadang dia bila kita mendaftar, kita perlu tengok kepada tawaran yang dikeluarkan oleh IPT. Ya. Sebab kadang-kadang dia contohlah ya belajar Meskom. Tapi mungkin ada banyak-banyak lagi atau tawarannya contohnya sarjana muda perakaunan. Ada sarjana muda perakaunan something di belakangnya. Jadi kita kena pastikan bahawa bila mengisi itu IPT adalah betul, yang keduanya kursus adalah betul, tarikh mula kursus dan tempoh kursus juga pelajar mesti semak adalah betul. Kerana sekiranya tarikh mula kursus itu salah, boleh menjejaskan tempoh pinjaman dan bilangan amount pinjaman yang mereka terima. Tapi itu untuk permohonan pembiayaan kan? Yep. Untuk permohonan pendahuluan tu tak seperinci itulah. Permohonan pembiayaan itu hanya tik masa dia memohon UPU sahaja. Di laman sesawang UPU. portal UPU. Oh itu je, bukan di portal PTPTN. Tak risau ke bagi Sebab macam tu? kerana proses permohonan kita untuk WPP ni berdasarkan permohonan ke UPU. Jadi apabila dia tik dan UPU telah tawarkan kemasukan, barulah kita ambil. Sekiranya dia tik mahu tapi UPU tak tawarkan, Tawaran so tu kita akan tak dapat bagi juga. masa bila? Selepas dia tik tu? Kita proses selepas selepas UPU mengeluarkan keputusan. Kerana apabila UPU keluarkan keputusan akhir, UPU juga akan memaklumkan kepada kita senarai-senarai pelajar. Dan baru kita proses, dan sekarang baru kita dalam proses mengagihkanlah kepada mereka. Jadi mungkin ada yang duduk jauh daripada PTPTN, daripada Kuala Lumpur, mungkin dia dapat lewat. Kerana itu kita berikan tempoh menunaikan tu adalah 2 bulan. Kerana mungkin nak daftar 1 September tapi 30 baru dapat, tapi mereka berpeluang lagi untuk menggunakan dan sama ada boleh atau tidak pemohon akan dimaklumkan oleh PTPTN. Sorry? Maknanya dia sama ada dia dapat atau tidak? Okey, dia boleh tengok dekat laman web. Kerana kita dah masukkan di laman web kita semakan untuk dapat WPP. So dia masuk IC, dekat situ ada keluarlah dapat WPP dan apa yang So seterusnya. tidak ada kaedah pemakluman, cuma kita sendiri yang kena pergi follow up. kena mencari ini sendiri. Dan kalau dia tak semak tapi dia dapat, mungkin satu hari adalah mail yang diterima di rumah dia. Kerana kita post cek ini kepada mereka. Okey, ringkasnya Puan, saranan sekali lagi ingatan pada para penonton, khususnya bakal penonton IPT, silakan. Okey, yang pertama saya mengucapkan tahniah kepada mereka bagi pihak PTPTN dan kita berharap mereka akan dapat menumpukan perhatian kepada pelajaran dan diharapkan juga dengan pemberian wang pendahuluan ini mereka dapat menggunakan dengan sebaik mungkin untuk tujuan yang sepatutnya dan seterusnya bagi mereka yang ingin memohon pembiayaan, ambil tindakan untuk memohon pembiayaan dengan segera. Yang penting mereka perlu ada akaun SSPN dan membeli nombor PIN PTPTN di BSN. Alright, okay. Terima kasih banyak Puan Mastura. Okey, baik para penonton, pada adik-adik yang bakal masuk ke IPT, teringat zaman dulu kan. So selamat ke IPT dan buatlah apa persiapan yang sepatutnya dan lakukan awal supaya tak kelam kabut di kemudian hari. Okey, kita akan berehat sekejap, Farah. Dan sekembalinya kita nanti, insya-Allah kita akan membincangkan mengenai kes Penderaan hutang kami untuk anda semua. Jangan ke mana-mana.